Bruno menunjukkan baginda Bruno ni sangat-sangat sakit. Dengan skillingnya, damage yang besar boleh dikeluarkan. Jadi tanpa membuang masa, kita kan terus saja memasuki kepada game pertama untuk Grand Final MPLI 2022 di antara pasukan Geek Fam yang bermula di bahagian biru berhadapan dengan musuh seteru mereka di MPLID, iaitu pasukan Onyx ID di bahagian warna merah. Okay, kita lihat sekarang ini di mana Gusion dan juga Akai Jungle yang akan digunakan oleh kedua-dua pasukan ini di fasa early game. Saya menjagakan pasukan Onyx Indonesia yang harus gerak lebih agresif, lebih lagi apabila Khairi dah dapatkan level 4. Begitu juga dengan Samut apabila menggunakan Guiding Winds. Tak tahulah kenapa setiap kali kombinasi di antara Adin dengan Mohsith kan adanya perkara-perkara ini. Sejujurnya, sebelum game ini, adakah perkara-perkara ini? Gilingan daripada Encik Lafel di sebelah jauh saya. Again, guys, kalau ingin membuat aduan, nombor telefon Sith adalah 0178823682. So, bolehlah. Sebut je. Bolehlah Awak telefon main pula sebut je nombor telefon tu. untuk lakukan aduan ke atas Sith. Sebab ini semua bukan masalah Geek Fam kat rumah dia. Memang salah Sith sekarang ni. Tapi Tak apa tapi lagi. okey, kalau ini memberi ruang kepada kita untuk berborak, Adin. Ya, saya memang suka berborak dengan awak. La ilaha illallah. Okey. Kita nak berborak sedikit lah sebab tadi saya nak cakap tapi awak tak bagi saya cakap. Okey, cakap apa? Terus dapat pause. Aduh. Kalau tak salah saya, satu je Masalah. dia tahu semua ni salah saya tapi Okey, sama. Sorry. Kalau tak salah awak. kalau tak salah saya, salah satu pasukan yang meletakkan yang di mana Leomord ni mungkin agak kurang popular berbanding dengan dua hero ini, tapi alhamdulillah kita akan masuk balik kepada game kita yang tertunda dalam beberapa saat setelah tadi. Di mana di bahagian bawah kita dapat saksikan Baloski akan berikan bantuan kepada Kadira untuk memberhentikan farming rate yang cuba dilakukan oleh CW. Ya, terima kasih kepada semua yang telah lakukan aduan ke atas Sith. Saya menghargai segala aduan anda sebentar tadi. Tapi sekarang ini berbalik pada perlawanan ini. Pada minit yang pertama, again, tak ada gerakan-gerakan agresif yang bakal dilakukan terlebih dahulu. Masih lagi memerlukan level 4 dan sebab pasal level 4, Khairi telah mencapainya sekarang ini. Adakah terus akan memberikan kekerasan ke atas Baloski, hanya sekadar memberikan sedikit sebanyak damage sahaja. Ya, kebanyakan kedua pasukan cuba untuk mengintai antara satu sama lain untuk melihat bagaimanakah corak mereka untuk melakukan farming, dan sementara mereka cuba untuk dapatkan durian. Bakal menjadi first blood untuk pasukan Onyx. Terus saja diberikan kill tersebut kepada Jana QT yang menggunakan Gusion. Hero tu saya sebut secara clear yang mendapatkan kill yang pertama. Sangat-sangat impressive gameplay daripada Geek Fam. Begitu agresif sebentar tadi. Sebab, again, expectation saya adalah Onyx Esports yang gerak lebih agresif. Tetapi apabila positioning dengan lebih baik daripada pasukan Geek Fam, Flicker digunakan oleh Baloski untuk menangkap pasukan pihak lawan sebentar tadi dengan menggunakan Yes, Koroma. Koroma kepada pasukan Onyx. Jadi dekat sini untuk dapatkan gold plating, tapi Kadira datang mungkin agak sedikit lambat. Ada tinggal suku saja. Bukan tinggal suku. Tinggal 10% saja gold plating yang masih lagi ada di bahagian bawah ini. Samut bermain dengan cukup baik untuk membuka map dan juga membuka mata kita. Yang semua sahaja, dan kali ketiga kita masuk balik ke dalam Land of Dawn. Tolonglah buang butang pause tu. Tolonglah. Rasanya kita tak boleh lebih pada 3 pause. Awak cakap macam tu. Saya nak cakap selamatkan diri saya. Tapi di bahagian bawah, kita baru saja masuki minit yang ketiga dan hampir masuk minit yang keempat. Pasukan daripada Geek Fam setakat ini mereka boleh dapatkan extra kill, tetapi dari segi dominasi, dari segi objektif dan jumpitan gol masih lagi berpihak kepada pasukan daripada Onyx ID. Aboy terkena serangan di grup dilepaskan oleh CW. 3 pemain daripada pasukan Onyx terpaksa berundur, tetapi Demonic Force telah pun dilepaskan oleh Drian hanyalah untuk melarikan diri akibat damage yang masih lagi belum besar yang dimiliki oleh mid laner daripada pasukan Onyx ID ini. Ya, benar sekali, dan alhamdulillah kita dah masuk seminit lebih tanpa sebarang pause. InsyaAllah game ini akan masih lagi diteruskan buat ketika ini pada minit yang keempat. Ya, pasukan Geek Fam berjaya untuk mendapatkan 2 kill, tapi Onyx Esports yang mendahului daripada sudut kutipan ekonomi. Inilah dia keberkesanan apabila anda menggunakan tank jungle.
lebih pantas untuk mendapatkan jungle, lebih pantas untuk melakukan rotasi dan sebut pasal semua jungle sekarang ini. Turtle yang seterusnya akan cuba dilakukan oleh Luke terlebih dahulu. 3 berhadapan dengan 2. Backup telah tiba daripada Drian di bahagian belakang. Kyrie diberikan fokus terlebih dahulu. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Luke. Begitu baik zoning yang dilaksanakan oleh beliau. Dashing yang kemas daripada Kyrie untuk mendapatkan position dengan lebih mantap. Guiding Winds telah membantu Kyrie untuk masuk ke dalam medan perlawanan. Kyrie berjaya untuk mendapatkan turtle yang seterusnya. Drian mendapatkan kill ke atas Baloyski. Luke pula yang telah dicari tapi flicker dia guna pakai. Satu lagi lompatan daripada Drian. Walau bagaimanapun kamera tidak berjaya untuk menangkap kill tersebut. Lompat ke belakang, kamera ke depan. Mungkin kamera ingat ada pause lagi. Tapi serangan yang cukup besar dilepaskan oleh CW sebentar tadi. Hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan. Curi terus saja menukarkan dia punya weapon. Drian datang tetapi sedikit terlambat kerana Kadira berjaya untuk recall kembali pulang ke bahagian base. Jangan lupa untuk membuka ikon anda dekat HSBC berpeluang untuk mendapatkan Dyson Free Fire dan juga RM30 sekiranya anda melakukan perkara tersebut melalui online. Sekarang ni bercakap tentang online, pasukan Onyx sangat-sangat online dengan 2 kill penyamaan berjaya dimiliki oleh mereka di saat pasukan Geek Fam cuba untuk mengawal pergerakan-pergerakan pasukan Onyx dan juga cuba untuk mengawal pergerakan map ini. Benar sekali. Tiada lagi gerakan rusuhan yang dilakukan ke atas CW. Jadi menunjukkan dia masih lagi sempat untuk mendapatkan kutipan gol dengan begitu banyak. Item yang bakal dilengkapkan salah satunya adalah Blade of Despair. Sebab apabila adanya Weapon Master sangat-sangat diperlukan oleh marksman ini untuk melengkapkan item yang bakal memberikan mereka physical damage. Kerana physical damage itu akan ditambahkan lagi dengan beberapa peratus apabila menggunakan Weapon Master ini. Ya, Drian sebentar tadi walaupun dia terkena first blood tapi itulah bukan tiket beliau untuk berputus asa. Kari sekarang diasah oleh Luke tetapi itu bukanlah sebenarnya target utama yang boleh dikeluarkan oleh Luke. Tarikan yang baik lepaskan oleh Balowski. Berjaya mendapatkan Samo menggunakan Seglegal tetapi tertewas daripada Aboy. DW mendapatkan satu kill yang tepat namun begitu di Manifest berjaya untuk diaktifkan. Mencari mangsa, masa lagi mencari Balowski. Namun begitu Balowski mampu untuk menyelamatkan diri walaupun disepak-sepak oleh Kadira yang menggunakan Bruno di bahagian bawah ini. 3 sama dari segi kill. Namun begitu pasukan Onyx masih lagi unggul mendahului dari segi dominasi map. Terlihat heavy spin daripada Kyrie. Cubaan untuk mendapatkan Kadira tetapi terpaksa mengundurkan diri apabila tiadanya minion di bahagian bawah untuk menadah damage daripada turret tersebut. Flame shot telah dilepaskan oleh Drian tapi tidak mencukupi demi menjatuhkan Kadira sebentar tadi. Ya, dalam masa yang sama pasukan Geek Fam mengambil kesempatan tersebut dengan memulakan serangan terhadap Turtle di bahagian atas. Ada Kyrie berdekatan Boots juga bersama-sama dengan Samo cuba untuk memberikan sedikit vision yang menarik kepada pasukan Onyx. Namun begitu Jana QT akan pastikan Turtle ketiga ini menjadi milik mereka. Namun begitu Dimoni Force yang begitu baik dilepaskan oleh Drian sebentar tadi berjaya memberikan kill ketiga peribadi beliau. Dan secara tak langsung memberikan kill yang keempat kepada pasukan Onyx. Selepas mereka kehilangan Turtle tersebut, mereka masih lagi mampu untuk melakukan suatu perkara. Ya, kombinasi yang begitu mantap daripada Drian dan juga Samut sebentar tadi. Di mana Circling Eagle memberikan sedikit banyak bantuan ke atas Samut ataupun Drian untuk menggunakan Demonic Force ke atas Jana QT. Dan sekarang ni itemization update seperti yang telah dibincangkan CW pastinya akan lengkapkan Blade of Despair terlebih dahulu dengan adanya Weapon Master tersebut. Dan item yang kedua bakal dilengkapkan. Kita lihat sekarang ini Malefic Raw untuk memberikan sedikit sebanyak penetration ke arah pasukan pihak lawan. Nak dibandingkan dengan Kadira, hanya adanya Berserker Fury. Second item adalah Endless Battle untuk memberikan stats yang begitu banyak. Dan juga dengan adanya sedikit sebanyak, again, lifesteal tersebut. Ya, dan bercakap tentang lifesteal daripada CW, mampukah beliau untuk mendapatkan lebih banyak nyawa sekiranya beliau cuba untuk dapatkan serangan. Bercakap tentang serangan, kedua-dua pasukan sekarang dicuba untuk lakukan satu sama lain sehingga telah pun dilepaskan oleh Samut. Tapi nyawa dia sangat-sangat rendah, berjaya untuk lakukan flicker. Namun begitu Aboy berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Kyrie diasak. Pasal menggunakan heavy spin untuk melarikan diri agak sedikit terlambat dari segi follow up yang akan dilakukan oleh pasukan Onyx. Pasukan Geek Fam sebentar tadi berjaya sebenarnya mencari kelemahan yang sangat-sangat kecil yang dilakukan oleh pasukan Onyx ID. Ya, kesalahan Onyx ID tersendiri yang menghukum mereka membenarkan Balowski lebih mudah untuk menggunakan I'm Offended ke atas Samut sebentar tadi. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut kutipan gol, masih lagi tinggi buat pasukan Onyx. Satu tarikan yang cantik. Tetapi apabila Drian membuka Demonic Force, semua ahli pasukan Geek Fam melarikan diri mereka terlebih dahulu. Dia seolah-olah awak dah kacau sarang tepuan. Kemudian awak sendiri yang lari.
cara dia kacau sarang terbuan tu dengan menggunakan Eye Offender, dia yang tarik sarang terbuan tu yang membawa kepada mereka. Tetapi apa yang berlaku di bahagian atas, pasukan Geek Fam berjaya untuk mendapatkan turret pertama mereka di kala pasukan Onyx berjaya mendapatkan perkara tersebut di bahagian bawah. Dan objektif seterusnya daripada pasukan Geek Fam yang akan fokuskan adalah cuba untuk dapatkan lot ini di kala pasukan Onyx seperti baru saja sampai 5 pemain daripada pasukan Geek Fam berada berdekatan cuba untuk dapatkan Kairi. Mereka perlu jatuhkan Kairi supaya Retribution hanya menjadi milik Janna QT. Namun begitu, Janna QT cuba berjaya mendapatkan boots, memberikan kill yang cukup penting kepada pasukan Geek Fam. Namun begitu, Demonic Force berjaya untuk diaktifkan hanyalah untuk memberikan sedikit rangsangan kepada pasukan Onyx untuk kembali cuba bermain secara defensif barangkali. Mereka ingin mendapatkan Kairi sebentar tadi, tetapi Kairi terlampau jauh daripada tangkapan mereka, cukup sekadar mendapatkan boost, memberikan ganjaran yang begitu lumayan. Tapi kita lihat I'm offended ke atas Drian sekarang ini. Walaupun adanya heavy spin, tetapi Drian masih lagi sempat untuk mengundurkan diri dan CW sempat untuk menjatuhkan Janna QT sebentar tadi. Teruskan lagi support, mendapatkan kill ke atas loop dan sekarang ini Drian masih lagi membuka Demonic Force. Dia lompatan demi lompatan dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. CW daripada jarak yang jauh berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Baloyski. Dan sekarang ini CW tak ada sesiapa yang mengganggu beliau, membenarkan pasukan Onyx Esports mendapatkan turret pertama milik pasukan Geek Fam. Yep, taraf pertama di bahagian tengah, 3 berlawan 2 sementara tadi. Kemenangan yang bagi saya sedikit sebanyak akan berikan impak yang besar kepada pasukan Onyx. Apabila mereka cuba untuk dapatkan lot barangkali di bahagian atas ataupun memberikan fokus kepada pengeliran minion di bahagian atas terlebih dahulu untuk beri ruang kepada CW mendapatkan farming yang penting dan dalam masa yang sama mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan satu lagi turret milik pasukan Geek Fam. Sekarang ini serangan berpihak kepada pasukan Geek Fam yang telah pun kembali berada di dalam kedudukan untuk melakukan serangan, terutamanya apabila dengan kewujudan lot di bahagian atas ni. Ya, benar sekali. Lot yang telah muncul sekarang ini bakal menjadi rebutan ramai seperti telefon pintar Galaxy A5 5G menjadi rebutan orang ramai dengan adanya 16GB RAM. Berjaya untuk mengalami gaming experience yang begitu menakjubkan. Sekarang ini, lot ini hanya diusik saja oleh salah satu pasukan, tapi Samut ditarik sebenarnya oleh Baloyski. Namun begitu masih lagi sempat untuk melarikan dirinya. Sekali Eagle tak ada kedapatan, fokus akan diberikan di bahagian tengah ini, di mana Baloyski terus saja dijatuhkan oleh CW. Ini bukan Magnusa, ini adalah monster sebenarnya. Dengan begitu besar sekali damage dilontarkan, 5 kill untuk CW sekarang ini. Boost menarik perhatian dengan begitu ramai ahli pasukan Geek Fam yang hanya mampu membiarkan sahaja Boots melarikan diri. Ya, sebentar tadi pasukan Geek Fam mereka cuba mengambil risiko dengan mendapatkan Samut dan nyawa Samut tadi sangat-sangat rendah dan Aboy sebenarnya cuba untuk dapatkan Samut, tapi dalam masa yang sama 4 pemain pasukan Onyx yang lain mereka berikan fokus kepada ahli-ahli yang lebih penting. Dan apabila CW berjaya mendapatkan target, pemain-pemain yang seperti Baloyski berjaya dijatuhkan. Dan dalam saat-saat yang sangat-sangat genting tersebut, pasukan Onyx berjaya mendapatkan lot yang pertama. Tarikan sekali lagi lepaskan oleh Baloyski, cuba untuk dapatkan Drian. Nyawa sangat rendah. Berjaya untuk aktifkan dia punya Demonic Force. Masih lagi belum gagal untuk melakukan sesuatu. Kairi berjaya mendapatkan Liuk. Terus saja menggunakan Nimbus Passion. Namun begitu, CW terlebih dahulu berjaya dikeluarkan oleh Janna QT. Dan killing spree diberikan kepada Aboy. Ya, kita lihat bagaimana Janna QT sebentar tadi datang daripada arah belakang, terus fokus ke arah CW. Berjaya untuk menjatuhkan CW tetapi terpaksa mengkorbankan dirinya ke tangan Onyx Esports ketika lot telah didapatkan yang terus semara di bahagian bawah. Satu lagi hentakan daripada lot ini akan menjatuhkan turret yang seterusnya buat milik pasukan Geek Fam. Tetapi CW, ataupun saya lebih gemar mengatakan Cewek sekarang ini, 5-1-2 berjaya untuk mengeluarkan damage yang begitu besar. Berjaya untuk menjaga position dia dengan begitu baik sekali. Ya, walaupun sekali saja dijatuhkan, tetapi perkara ini tak boleh dibiarkan begitu saja oleh pasukan Geek Fam. Kerana kalau Cewek tak dijaga, tak ditangkap, damage yang dia boleh keluarkan sama ada daripada Nimbus Passion, daripada Rennet Apathy beliau amat menyakitkan. Combo di antara Drian dan juga Cewek, bagi kata awak Adin, sebenarnya combo yang boleh memberikan satu kesan yang sangat-sangat ngeri kepada pasukan Geek Fam. Lagi-lagi apabila Baloyski banyak menggunakan dia punya I'm Offended, cuba menangkapkan hero yang bukanlah sebenarnya menjadi target utama. Dan
bercakap tentang Baloski, dia baru saja menyiapkan di Dominant Ice dan juga Radiant Armor. Masih lagi tidak mampu untuk menyerap damage yang besar dikeluarkan oleh CW yang telah pun ada Hunter Strike. Dia dah ada Has Claw. Dia dah ada dia punya BOD, Malefic Roar dan juga Wind of Nature. Dah lengkap item dia di minit yang ke-14. Menyebabkan nak tak nak pasukan Onyx kena jaga beliau. Tetapi penjagaan itu tidak diberikan kepada Samut. Terus saja dikorbankan. 5 ahli pasukan Geek Fam yang berada di kawasan tersebut menghukum Samut yang hanya ingin membuka map sebenarnya. Tetapi lihatlah bagaimana CW menggunakan peluang tersebut untuk mendapatkan satu lagi turret milik pasukan Geek Fam daripada sudut gol sekarang ini. CW dan juga Boots berada di tangga yang pertama dan juga di tangga yang kedua. Kerana itu jugalah kita lihat sepenuhnya 40,4,000 gol untuk pasukan Onyx Esports. Ya, dan sebenarnya Geek Fam kalau mereka juga berjaya untuk menjaga Kadira, sebenarnya pemain yang menggunakan Bruno ni juga mampu untuk memberikan impak-impak yang besar kepada pasukan Geek Fam. Lagi-lagi apabila dia mampu untuk menjatuhkan pemain-pemain yang nyawa-nyawa yang rendah daripada pasukan Onyx. Utamanya kepada Cewek dan juga Samut. Samut seperti tadi telah menjadi dijatuhkan dengan adanya Lord yang seterusnya berada di bahagian atas Luminous Lord. Menjadi rebutan oleh pada kedua-dua pasukan kali ini. Pasukan manakah yang akan cuba untuk dapatkan kelebihan dengan mendapatkan Lord? Tampak seperti tarikan sekali lagi telah berjaya dilakukan oleh Baloski. Cuba untuk dapatkan Kairi. Ninja Special telah pun dilepaskan daripada CW untuk menghalang kemarahan pasukan Geek Fam bila cuba untuk dapatkan Lord ini, Adit. Jadi kalau kita lihat dekat bahagian bawah, Boots masih lagi melakukan speed pushing. Perlu berhati-hati untuk pasukan Geek Fam sekarang ini. Perlu melakukan satu perkara, tapi satu perkara telah dilakukan ke atas Kairi. I'm Offended telah dikenakan tetapi damage-nya tidak mencukupi untuk menjatuhkan Kairi sebentar tadi. Masih lagi berlega-lega, masih lagi cubaan untuk melakukan serangan balas. Kita lihat bagaimana pasukan Onyx Esports berlegar-legar menunggu saat yang sesuai untuk melakukan sesuatu perkara. Begitu juga dengan pasukan Geek Fam pada minit yang ke-16. Umpanan yang dilakukan oleh pasukan Onyx untuk menarik perhatian pasukan Geek Fam untuk sentiasa melakukan serangan terhadap Lord ni tidak kesampaian apabila mereka menyedari dengan ketiadaan Boots berdekatan. Ini menjangkakan Boots bukanlah berada untuk mendapatkan Lord tapi cuba untuk melakukan speed pushing. Manakala hanya tinggal 3 inhibitor turret milik pasukan Geek Fam setakat ini. Serangan demi serangan akan dilakukan. Kairi dan juga Jana Cutie pasti menjadi tumpuan daripada kedua-dua pasukan. CW juga yang sentiasa berada di bahagian belakang dan Samut kali ini seperti ditugaskan untuk memastikan CW tidak boleh diserang oleh mana-mana pemain daripada pasukan Geek Fam. Sangat-sangat genting keadaan ini sebab satu saja kesilapan bakal dihukum dan sekarang ini Drian akan membuka ruangnya terlebih dahulu dengan membuka Demonic Force di bahagian tepi. Samut telah menggunakan Sekening Eagle cubaan untuk menekan sesiapa sekarang ini dan membenarkan Kairi untuk mendapatkan Lord tersebut. Begitu lama waktu yang telah dibeli oleh Drian sebentar tadi membenarkan pasukan Onyx mendapatkan Lord, tapi sekarang ini Lut cuba masuk, taunting yang akan dikenakan ke atas CW. Hampir saja dikorbankan tapi tidak terkena ultimate-nya. Masih lagi sempat untuk CW menggunakan finger bagi melarikan diri dan collapse semula untuk pasukan Onyx Esports. Tetapi tak ada sesiapa pun yang telah ditumbangkan di dalam pergaduhan tersebut. 2 tembakan yang dilepaskan oleh CW sementara tadi terhadap Baloski dan juga Apoy hampir-hampir menjatuhkan pemain tersebut dengan adanya Luminous Lord di bahagian bawah. Pasukan daripada Onyx berjaya untuk membuka pintu yang cukup penting daripada pasukan Geek Fam. Satu lagi inhibitor turret milik pasukan mereka berjaya dijatuhkan dan dalam masa yang sama mereka cuba untuk mendapatkan resources milik pasukan Geek Fam. Magic Sentinel telah pun diaktifkan. Dulu diperangkap sebentar tadi, diapit dengan heavy spin. Namun begitu Kairi cuba nak menyelamatkan diri dengan Guiding Wings. Tidak sempat sebenarnya. Double kill telah dimiliki oleh CW. Tapi dengan tiadanya Kairi, tiada lagi core Roma mereka. Kena bergantung kepada Drian menggunakan Demonic Force kalau mereka ingin melakukan serangan ke atas inhibitor turret ini. Jalan lagi dengan kedatangan minion yang agak sedikit lambat menyukarkan lagi tugas mereka untuk memberikan tekanan terhadap pasukan Geek Fam. Masih lagi mampu untuk bertahan pasukan Geek Fam, tetapi pasukan Onyx dengan adanya 4 orang di mana mereka memerlukan kurang daripada 15 saat sebelum Kairi datang untuk memberikan bantuan. Mungkin mereka akan berpijak pada bumi yang nyata dengan back off dan cuba untuk mencari jalan lain seperti mendapatkan Lord yang akan muncul di bahagian atas. Oh, begitu sengit perlawanan ini sebenarnya. Walaupun Onyx Esports yang sedang mendahului dengan 5.7k gold lead, tetapi kalau kita lihat daripada overall gameplay ini sebenarnya sangat-sangat sengit di mana Geek Fam satu saja teamfight yang cantik.
kalau dimulakan oleh Balowski berjaya untuk menangkap pasukan pihak lawan, adanya follow up damage daripada Kadera dan Jana QT kalau sempat pergi ke bahagian backline, terus burst ke atas CW, momentum perlawanan ini boleh diubah dengan serta-merta. Ya, satu lagi perkara yang menarik ditunjukkan kat sini, Aboy dia telah pun menyiapkan Necklace of Durance bersama-sama dengan Ice Queen One, memang memberikan kesan yang cukup besar kepada pasukan Onyx sekiranya terkena serangan yang dilakukan oleh pemain ini. Lagi-lagi apabila dia merupakan satu-satunya pemain yang masih lagi belum berjaya dijatuhkan ataupun berjaya dibunuh oleh pasukan Onyx. Ini menunjukkan bagaimana beliau bukan sahaja mampu untuk menjaga diri sendiri dengan baik, malah ini menunjukkan bagaimana Balowski dan juga Luke sentiasa berada di bahagian hadapan. Dan bercakap tentang sentiasa berada di bahagian hadapan, pasukan Geek Fam memulakan serangan mereka di bahagian tengah. Melihat Drian dan bersama-sama dengan CW berduaan di bahagian tengah, ini mungkin mereka menjangkakan ada perkara yang mencurigakan akan dilakukan oleh pasukan Onyx. Lebih curiga saya di sini, lihatlah kedudukan Kyrie sekarang ini. Di dalam semak samun di bahagian belakang, tapi adanya Kadera yang mungkin telah menjumpai Kyrie ataupun tidak sebenarnya. Dia mungkin tidak tahu adanya Akai di dalam semak samun tersebut. Tapi Kyrie sebenarnya tidak berjaya untuk melakukan inisiasi ke atas pasukan Geek Fam. Undurkan dirinya terlebih dahulu, dapatkan nyawanya semula. Kerana pertarungan lot bakal dimulakan sekarang ini. I'm Offender ke tangan Drian. Damage yang telah diterima agak besar sebenarnya. Demonic Force dibuka. Tetapi Guiding Winds telah digunakan pakai untuk menyelamatkan Forvius tersebut. Ya, dan dalam masa yang sama pasukan Geek Fam yang cuba untuk dapatkan lot juga telah pun berundur sedikit sebanyak apabila Onyx juga tidak melakukan perkara tersebut. Mereka tidak mahu mengambil risiko yang sangat-sangat tinggi ini dengan meletakkan kesemua komitmen terhadap untuk dapatkan lot. Namun begitu Kyrie berjaya menjumpai di manakah kedudukan Jana QT, dan dalam masa sama ada 4 pemain daripada pasukan Geek Fam melakukan tugas mereka untuk mendapatkan lot. Kyrie hanya menunggu untuk mencuri. Adakah dia mampu untuk dapatkan lot tersebut? Balowski berjaya untuk menaik seorang pemain. Heavy spin diguna. Jana QT berjaya dapatkan Kyrie. Kadera sebenarnya berjaya mendapatkan lot tersebut. Berjaya mendapatkan CW. Dan sekarang ni serangan akan dilakukan oleh pasukan Geek Fam. Mencari lebih banyak pemain daripada pasukan Onyx. Namun begitu Demonic Force masih lagi belum berhenti. Double kill diberikan kepada Kadera untuk memberikan kill ke-6 pribadi beliau. Dan dalam masa yang sama memberikan lot yang cukup penting kepada pasukan Geek Fam. Onyx Esports sebentar tadi, mereka cuba untuk memperlambatkan teamfight tersebut. Mereka cuba untuk mempertaruhkan teamfight tersebut dengan masuk dengan lebih lambat. Tetapi perkara itu sebenarnya tidak bagus untuk mereka apabila Kyrie menerima damage yang begitu besar. Dia terus ditangkap, dia terus dijatuhkan terlebih dahulu oleh Kadera sebelum sempat menggunakan Retribution demi mencuri ataupun mendapatkan lot tersebut. Kini lot telah berada di bahagian atas. Ahli pasukan Geek Fam adanya 4 di sini yang akan terus memaksa pasukan Onyx berada di dalam mode defensif, tetapi tidak sempat untuk melakukan apa-apa. Untuk mereka sekarang ini Kyrie pun telah tiba. Dengan adanya bantuan lot, Boots akan ditumbangkan terlebih dahulu. Immortality akan diaktifkan. Adakah ini bermakna untuk mereka sekarang ini? Kyrie masih lagi banyak nyawa, tapi taunting daripada Luke membenarkan Kadera untuk mendapatkan finishing blow tersebut. Onyx Esports masih lagi sempat untuk melakukan keupayaan defensive gameplay mereka. Balowski telah tiba di dalam medan pertarungan, terus masuk di dalam tengah-tengah perlawanan. CW telah ditumpangkan. Samun di bahagian belakang bersama dengan Ria sekarang ini. Cuba saya upaya Aboy yang telah ditumpangkan oleh Boots di bahagian belakang. Jana QT yang akan dijatuhkan juga oleh Ria. Boots mengejar Luke. Onyx Esports yang menebalkan momentum perlawanan ini walaupun tiadanya Kyrie, tetapi kill telah didapatkan oleh mereka sekarang ini. Sebentar tadi kita dapat saksikan bahagian triple kill yang dimiliki oleh Boots, berjaya untuk menjatuhkan momentum yang berjaya dibina oleh pasukan Geek Fam dengan adanya Luminous Lord, dengan adanya Evolve Lord. Sebentar tadi tampak seperti pasukan Geek Fam mampu untuk menamatkan permainan ini, tetapi lihatlah bagaimana defensive line yang ditunjukkan oleh pasukan Onyx. Mereka bergerak dengan cukup baik kali ini. Mereka cuba untuk menjatuhkan Balowski, tetapi target mereka menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan Geek Fam di bahagian tengah. Sangat-sangat mengagumkan bagaimana corak permainan ditunjukkan oleh pasukan Onyx sebentar tadi. Saya sangkakan itulah perlawanan ataupun momen terakhir, tetapi again, macam mana yang awak cakapkan, Onyx Esports bukan setakat defensive gameplay saja, tetapi mereka defense dan juga meletakkan ofensif mereka ke arah pasukan Geek Fam, di mana pasukan Geek Fam tak mampu untuk menamatkan perlawanan tersebut dan mengkorbankan 3 ahli pasukan mereka ke tangan pasukan Onyx Esports sebentar tadi. Again, inilah dia kualiti seorang juara
untuk perlawanan ini yang telah ditunjukkan kepada orang ramai, daripada halayak ramai. Walau bagaimanapun, jangan berputus asa. Masih lagi ada momen-momen manis sebenarnya untuk kedua-dua pasukan ini. Ya, pasukan Onyx lebih kuat dari segi kekebalan dan pasukan Geek Fam lebih besar dari segi damage yang mampu dikeluarkan. Jadi bagaimanakah keseimbangan di antara ofensif dan juga defensif daripada kedua-dua pasukan akan memberikan kelebihan kepada pasukan mereka di kala sekarang ni hanya satu saja yang turret milik kedua pasukan yang tinggal. Perlawanan sekarang ni balance. Dengan gol perbezaan sekarang ni hanyalah 1,000 dikala kita hampir masuki minit yang ke-25 Adin. Bagi pendapat saya, mana-mana pasukan yang berjaya untuk mendapatkan lot ini bakal mendapatkan kemenangan. Begitu yakin statement awak sis, sebab sebentar tadi kita lihat bagaimana pasukan Geek Fam yang berjaya untuk mendapatkan lot tidak mampu untuk menambahkan perlawanan. Tapi kita kena lihat sebab ahli-ahli pasukan Onyx begitu jauh kalau mereka nak contest lot ini. Ya, Kyrie ada di bahagian atas, tapi lihat bagaimana pasukan Geek Fam memperlambatkan perlawanan ini. Baloyski flicker juga dipakai tapi tak berjaya untuk mendapatkan Diamond Fender. Lihat bagaimana nivel special daripada CW. Cubaan untuk mendapatkan Black Pus telah ditumbangkan dekat bahagian bawah. Baloyski mungkin akan mengikut langkah yang sama sempat untuk mengundurkan diri, tetapi adanya demonic force daripada Dria sekarang ini. Loot yang di bahagian hadapan Tonton dilakukan. Dia berjaya untuk mendapatkan kill. Janak QT di bahagian belakang. Cubaan untuk mencari CW, tetapi tidak sempat, terpaksa menggunakan Winter Tranchon untuk menyamakan keadaan. Namun begitu, watak utama untuk pasukan Onyx telah dijatuhkan, iaitu Kyrie. Tiada retribution. Bermakna ini adalah lot milik pasukan Geek Fam. Bukan saja Kyrie yang berjaya dijatuhkan oleh pasukan Geek Fam, malah Drian dan juga Boots. Boots menjadi mangsa pertama. Ada cubaan yang nakal dilakukan oleh pemain ini, tetapi berjaya dikesan oleh Kadera. Setelah tadi, Kadera damage yang sangat-sangat besar sebenarnya dengan 929 dari segi beliau punya KDA menunjukkan sebenarnya Boots kena respect damage yang boleh dikeluarkan oleh Kadira walaupun Baloyski agak sedikit di hadapan. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, saya agak sedikit yakin kalau mana-mana pasukan yang berjaya mendapatkan lot yang terakhir ini mungkin akan mendapatkan kemenangan. Tetapi ini akan berbalik bagaimana corak defensif yang akan dilakukan oleh pasukan Onyx. Mereka hanya tinggal 2 orang pemain. Mereka cuba untuk lakukan sedaya upaya. Mereka memberikan fokus kepada Crystal. Kadera berjaya menamatkan game pertama yang sangat-sangat sengit ini dengan kemenangan 1 berbalas 0 terhadap pasukan mereka. In the end, the lot doesn't even matter sebenarnya. Sebab Kadera bersama dengan rakan-rakan dia, apabila kekurangan ahli pasukan untuk Onyx Esports membenarkan Kadera untuk menendang sahaja kristal tersebut dan terus saja ditumbang